hadis 2099. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid darain. Bau ma jaa fi mirasil jadd. Wa bi qala haddatsana Al-Hasan ibnu Arafah qala haddatsana Yazid ibn Harun an Hammam ibn Yahya an Qatadah an Al-Hasan an Imran bin Husayn qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibni mata. Dalam nuskah yang lain inna ibna ibni mata fama li fi mirasihi qala laka sudus falamma walla da'ahu faqala laka sudusun akhar falamma walla da'ahu qala inna sudusal akhar laka tu'mah. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن معقل بن يسار بو ما جاء في ميراث الجدة. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة أم الأم أو أم الأبي إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني أو إن ابن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي في الكتاب حقا فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس قال فسأل الناس فشهد المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت فهو لها انفردت به فهو لها. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فأرجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها وهذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة وفي الباب عن بريدة. Ini bab berhubung dengan pusaka datuk. Dengan sanadnya Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Imran bin Husain. Sanad tu kita tak terjemahlah. Daripada riwayat daripada Imran bin Husain katanya, seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya anak lelaki kepada anak lelakiku, yakni cucu dia, meninggal dunia. Mana hak bawa kes kepada Nabi ni datuk. Sebab itulah Imam Tirmidzi buat tajuk di sini pusaka datuk. Jadi hak ni orang panggil maudi'u al-istidlal. Tempat hak nak buat dalil. Mana datuk tu mari tanya bahagia dia kerana cucu dia meninggal dunia. Setengah nuskah dia kata inna bani, anak aku meninggal dunia. Jadi hak lebih tepatnya dalam nuskah yang ditahqiq
oleh Dr. Bashar Awad. Dalam nuskah hak ramai-ramai ni inna bni, anak pada laki aku. Tetapi dalam nuskah Bashar dia kata inna bni. Jadi cucu pun kira-kira anak jugalah. Biasa. Kadang-kadang orang Arab ni dia bengkel diri dia tu kepada tok dia. Macam perawi selalu kita jumpa ni, sini pun ada Ibnu Jurayj, Abdul Aziz Ibni Abdul Malik Ibni Jurayj. Tapi biasa disebutkan Ibnu Jurayj, anak pada Jurayj. Berapakah bahagianku dari harta peninggalannya? Baginda pun menjawab 1/6. Tak kala dia berpaling pergi, baginda bersabda lagi, dan kamu juga mendapat 1/6 yang lain. Dan ketika dia berlalu pergi, Rasulullah SAW memanggilnya sambil bersabda, sesungguhnya 1/6 yang lainnya merupakan rezeki tambahan untukmu. Jadi bab bahagian pusaka datuk ni dalam nota 31 tu sebab hak ni hak siri kedua lah. Hak ni ada, kita tak itu lagi. Tak apalah kalau dah kita mari. Sebab itulah itu bit muka surat sebelah nota 31 tu kita sambung daripada hak telah kita baca baru ni. Dia ada dah tu, cuma tak kemah, tak edit molek lagi. Jadi dalam nota 31 ni, datuk berhak menerima pusaka si mati sekiranya tidak ada waris yang menghalangnya. Ahli waris yang menghalang datuk ialah bapa kepada si mati. Dia kira hak dekat dulu. Dia kena ada, dia tak boleh ada hak dekat. Maknanya kalau seorang tu mati, ada ayah, ada tok. Jadi tok tu tak boleh. Sebab ayah tu. Jadi orang panggil datuk tu mahjub, terdinding oleh ayah. Sebab dalam bab pusaka ni, aqrabu lakum naf'a, hak paling dekat sekali. Dia kira paling dekat sekali. Hak jauh-jauh tu, kira orang lah, hak dia dekat dengan dia lah. Orang jauh tu dia ada dekat dengan dia. Jadi tak masuk hak orang. Jadi dia kira kalau ada bapa, datuk tak dapat. Datuk ni hanya dapat bila datuk hanya dapat bila tak ada bapa. Kemudian kalau kita tengok dalam sanad ni, lepas daripada Qatadah tu diambil daripada Hasan. Hasan tu Hasan Al-Basri. Hasan Basri. Hasan Basri ni sehulah orang dia akak sebagai imam tasawuf. Tapi dia sebenarnya tokoh besar dalam hadis, dalam fiqh. Kita nak sebut di sini ada pertikaian ni. Berkenaan dia ni mendengar hadis daripada sahabat. Boleh katakan ulama menyebut bahawa Hasan Basri ni dia tak dengar daripada sahabat. Sayyidina Ali pun kalau tarekat tasawuf dia ambil daripada Hasan Basri daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun Hasan Basri hanya tengok pada waktu dia kecil. Tengok jauh-jauh. Cuma adanya hadis akikah berkenaan daripada Samur bin Jundub. Kalau nak ada Hasan Basri timur daripada sahabat. Jadi Hasan Basri tidak mendengar hadis daripada Imran bin Husain. Hal ini disepakati oleh Imam Ahmad, Abdurrahman ibnu Madini, Ali ibnu al-Madini, Ibnu al-Madini, Ali ibnu al-Madini, Abu Hatim dan Ibnu Ma'in. Orang besar belakang ni. Dia 4 orang ni dia kira tiar lah. Tiar dalam ilmu rijal ni 4 orang ni. Jadi kira-kira riwayat ni orang panggil riwayat riwayat ia munqati', terputus. Sebab Hasan Basri dia tidak mendengar daripada tidak mendengar daripada Imran bin Husain. Dia terputus itu. Lepas tu lagu mana hadis ni pas ni kita bicaralah. Dan dalam masa yang sama juga
Hasan Basri ni dia terkenal dengan kasiru tadlis wal irsal. Dia banyak susu lah. Tak sebut perawi atas daripada dia. Dah. Sama ada dia nak merengkaskan riwayat ataupun sebaliknya. Jadi dia ada hak tak sebut, dia tak sebut tu. Maknanya antara dia dengan Imran bin Husain ada perawi. Jadi dia terkenal dengan kasirut tadlis, susuk pucuk. Memursalkan ni, mana dia menggugurkan perawi sebelum daripada dia. Maka sebab itulah riwayat daripada beliau ni, dia kena berhati-hatilah. Kemudian, dalam hadis ni, seorang lelaki, mana datuk ni, dia mari bertemu dengan Nabi SAW, akad kis. Nafsu Nabi sesat. Jadi kita boleh faham dalam masalah ni, Nabi sebagai hakim. Hakim. Mana Nabi sebagai orang yang memutuskan kes. Kalau kita juga, kita pergi kat Jabat Mufti ke, bagi nak netus saka ni. Orang yang itulah, ada keahlian dia. Lagu mana bahagia dia dapat ni. Nabi SAW mengatakan 3/4. 3/4, 1/6. Dia dapat 1/6 dalam nota 34 tu. Yang ni sebagai bagian yang wajib. Kita panggil sebagai fardu. Sebagai fardu. Sebagai fardu ni, kerana dia menggantikan bapa. Dia ganti anak dia. Dia menggantikan bapa kepada si mati. Mana datuk ni, dia boleh pusaka daripada cucunya. Kalau anak dia tak ada. Jadi dia dapat 1/6 bahagian fardu. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua ibu bapa itu, mereka mendapat 1/6 daripada harta yang ditinggalkan. Kalau ada anak. Jadi bila hanya ada datuk, tak ada bapa, jadi datuk tu menggantikan bapa. Jika anak lelaki kepada anak lakinya, jika anak lelaki kepada lakinya, salah tu Jika anak lelakinya, kepada tu tak ada. Jika anak lelakinya, kena buat lelaki kepada tu tak ada. Jika anak lelakinya meninggal dunia, yakni bapa kepada si mati. Yakni bapa kepada si mati, dan anak lakinya masih ada, maka dia mendapat 1/6 dari harta anak laki kepada anak lakinya. Mana cucu dia. Dia belik sikit, pasal dia dah. Kemudian dia pun pergi, Nabi pun kata, kamu beli 1/6 lagi. 1/6 lagi. Mula-mula Nabi kata 1/6 bahagian fardu. Kemudian Nabi panggil pula, kamu dapat 1/6 pula. 1/6 pula. 1/6 pula ni, dia kena beringat. Bukan kata hak tadi 1/6, tambah pula 1/6 jadi 2/3 dah. Yalah, 2/3 dah. 1/6 campur 1/6 dah. 2/3. 2/3 lah. 2 6 lah. Bagi dia. Yalah. Mula-mula 1/6 dah. Hak fardu. Kemudian Nabi pun kata kamu dapat 1/6 lagi. Dah, dapat 1/6 lagi. Dah. Lepas pada tu, kawan tu pergi, Nabi pun memberitahu 1/6 hak terakhir tadi itu adalah tu'mah. Tu'mah tu rezeki. Rezeki. Maknanya itu adalah asabah. Asabah. Maknanya datuk ni seperti mana bapa, dia ada satu bahagian yang dapat sebagai fardu, dan satu lagi dia mendapat sebagai asabah. Sebelum kita pergi situ, kita tengok dalam nota 35 ni, gambaran kepada masalah. Suratul Masalah. Kalau kita ngaji fiqh ni, kita waktu bila Suratul Masalah tu lagu mana? Itu si mati meninggalkan 2 orang anak perempuan. Kita belajar dah, dia dapat 2/3. 2 orang anak perempuan ni, dia dapat 2/3. Orang yang bertanya ini, yakni datuk.
Kemudian ibu atau nenek serta tidak ada anak lelaki. 2 orang anak perempuan mendapat 2/3. Bagi datuk yang bertanya 1/6. Bagi ibu atau nenek, jika tiada ibu sebanyak 1/6. Kerana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-11 tu. Surah An-Nisa. Dan bagi kedua ibu bapa masing-masing memperoleh 1/6. Maknanya, tu dia punya surah dia tu. Ada, maknanya situ mula-mula dia dapat, datuk tadi dia dapat 1/6. Kemudian, dia bila bagi-bagi tu, dia ada baki lagi. Jadi, baki tu kira 1/6 diambil oleh datuk tadi. Dia menghabisilah. Dia sapu bersih kau dia. Jadi, dalam nota 36 tu, ketika dia berpaling, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi SAW bahawa harta yang berbaki setelah diberikan kepada ashabul furud. Ashabul furud tu hak tadilah. Datuk tu sendiri, kedua orang anak perempuan, dan juga pada ibu. Dan ibu ada situ. Ataupun nenek. Jadi ashabul furud tu, istilah dia gini, ashabul furud ni, orang yang disebutkan bahagia dia dalam Quran. 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6. Orang-orang ada bahagia yang khusus dengan tetap lagu ni, dia panggil ashabul furud. Dia mendapat fardu. Itu bahagia dia. Kemudian, satu lagi dia panggil asabah. Asabah ni, dia tak ada bahagia yang khusus. Tak, berapa-berapa tak ada. Dia cuma ambil hak sisa. Kadang-kadang hak sisa tu banyak. Kita ni sisa air mineral, kacang putih. Hak tak sisa tu 2 pinggan gula kambing. Harta yang berbaki setelah diberikan kepada ashabul furud, itu untuk orang lelaki yang paling hampir. Hak ni hak kita baca dalam hadis sebelum pada ni. Dalam hadis yang ke berapa tu? Hadis sebelum pada ni. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Hadis 2098. Kita baca minggu lepas. Jadi hak mana berbaki itu diberikan kepada yang waris lelaki yang paling hampir. Waris lelaki yang paling hampir. Dia mendapat tambahan daripada faraid secara asabah kerana sedikitnya ashabul furud. Mana kadang-kadang tu dia ashabul furud tu tak ramai. Mana kalau caput, kalau ada bini pula kan, kurang ada sikit. Ada. Kalau ada bini, kurang ada sikit. Jika ashabul furud itu ramai, tidak berbaki lagi kepadanya 1/6 itu. Mana yang ambil kau ashabul furud ada hak lain tu. Macam ada siapa? Ada isteri kepada anak dia tu. Kemudian dalam nota seterusnya tu, surat 12 tu, beza antara fardu dan asabah. Fardu ni tidak berubah, tetapi asabah dia boleh berubah. Maknanya kalau kata 1/3, 1/3. 1/2, 1/2, 1/4, 1/4. Adapun asabah ni dia boleh berubah. Oleh kerana asabah bukan sesuatu yang tetap, maknanya kadang-kadang dia akan dapat banyak, kadang-kadang dia dapat sedikit, kadang-kadang tak dapat pun. Ada juga. Dalam senarai ada dia, tapi bila bagi tu tak ada. Jadi bila kata asabah ni bukan sesuatu saham yang tetap fix, maka Rasulullah SAW menamakannya sebagai tu'mah ataupun rezeki. Kata Syekh Rashid Ahmad Gangguhi, sebab Rasulullah SAW menjelaskan perkara ini, maknanya mula-mula kata 1/6, kemudian 1/6, kemudian Nabi kata hak terakhir 1/6 tu asabah, supaya tidak terbayang olehnya sebagai nasah hukum yang pertama. Maknanya hak kata 1/6 tu takut-takut dia faham 1/6 ni jadi dengan disebabkan Nabi tambah 1/6 lagi jadi 2/3. Tidak. Maknanya 1/6 mula-mula asabah fardu, 1/6 kedua betul pula adalah asabah. Campur dua tu. Tapi dia kena ingatlah, kena bagi dulu ashabul furud 1/6 ni, barulah dia dikira 1/6 pula lepas pada tu.
Bukan kata selalu kira 1/6. Kalau kira gitu, jadi 1/3 lah. Banyaklah pula situ. Tidak lagu tu. Jadi, supaya tidak timbul dalam dirinya itu adalah 1/3 tadi telah mansuh. Tidak. Dia kalau kata mansuh ni, dia dari segi kaedah pun, dia tidak mungkin berlaku nasah sebelum sempat beramal. Mana dia kena beramal dulu, baru boleh berlaku nasah. Lepas tu kalau kita biasa belajar tentang nasah lah, dalam usul fiqh tu. Jadi, supaya dia tidak menyangka bahawa bahagian datuk sebelum itu 1/6, kemudian dinasah menjadi 1/3. Maksudnya, syarak memberi kepada anda sebagai satu pemberian rezeki. Maknanya asabah dan bukan sebagai saham yang ditentukan. Itu maksud dia. Imam Tirmizi berkata, ini adalah hadis Hasan Sahih. Jadi macam mana Imam Tirmizi, dia kata hadis ini Hasan Sahih. Sedangkan kita telah bicara tadi sedikit sebanyak, Hasan Basri ini dia tidak sempat mendengar hadis daripada Imran bin Husain. So, dia bila begitu tidak sempat mendengar, maknanya munqati'. Tambah pula, Hasan Basri ini dia terkenal dengan irsal, menggugurkan perawi dalam sanad. Maknanya tok guru dia tu dia tak sebut, ataupun dia tadlis, susu tok guru. Kalau kita main tu kitab. Dah. Baca kitab tu kitab Wahabi. Dah, tu kitab macam. Tunggu hamba dah. Siapa dia tunggu dia coyak. Dia tak si. Oyak agak bunyi orang tu orang ni. Tunggu mana orang ngaji dia gelap. Dalam nota 37, hadis ni juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Ni takhrij lah dia panggil. Imam Tirmizi menilai hadis ni terlebih dahulu sebagai hasan kerana terdapat pertikaian berhubung dengan Hasan Al-Basri. Adakah beliau mendengar hadis daripada Imran bin Husain atau tidak? Tu kita sebut tadi hak lebih rajahnya dia tidak mendengar. Kemudian Imam Tirmizi menilainya sebagai sahih pula. Mana dia gabung hasan sahih. Kerana terdapat syahid. Syahid, istilah syahid ni maknanya ada turut sama diriwayatkan hadis yang lebih kurang sama makna dia oleh sahabat yang lain. Itu makna syahid. Maknanya dalam satu perkara tu, katalah hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah seorang riwayat, kemudian ada Ibnu Umar. Maka kita kata, hadis Abu Hurairah tadi ada syahid daripada hadis Ibnu Umar. Tu dia panggil syahid. Sokongnya lah. Sokongnya. Jadi itu menunjukkan bahawa dalam bab ni, tidak seorang sahabat seperti Abu Hurairah meriwayatkan hadis daripada Nabi. Ada juga orang panggil syahid. Turut sama meriwayatkan. Sama ada dalam majlis yang sama ke, ataupun dalam majlis yang berbeza. Jadi ada syahid bagi hadis ini melalui hadis Hasan Basri daripada Ma'qil bin Yasar. Dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Ibni Majah daripada Zaid bin Sabit. Kemudian satu lagi. Maknanya ada syahid daripada hadis Ma'qil bin Yasar, kemudian daripada Zaid bin Sabit dalam Sunan Kubra Al-Baihaqi, dan daripada Abu Bakar dalam Mustadrak Al-Hakim. Maknanya ada sokongan beberapa tu. Maka sedaklah sikit hadis ni. Maknanya hadis ni dia tidak kata mari semata-mata daripada Hasan Basri, daripada Imran bin Husain. Ada kut lain juga. Oleh kerana kekurangan dalam sanad ini ringan, maknanya tak berat manalah. Sebab Hasan Basri ni dia orang siqah. Hak taksirnya susuk puca, tadlis, kita panggil susuk puca tu, ataupun banyak menggugah perawi itu, kalau perawi itu sendiri orang lemah. Hak tu hak taksir. Tapi kalau orang yang dipercayai orang siqah, orang benar, dia banyak melakukan tadlis. Hak tu tak apa. Dia tak berat. Tak berat. Kita kena dah dia. Kalau dia kata tunggu kita tu, kita boleh tahulah. Siapakah guru dia tu. Kalau dia ni pergi tadas situ, tadas sini, kok dah. Dalam kadang kita tidak dapat
mengenal guru dia tu siapa dia, tu bahayalah. Tambah-tambah dia ni orang bermasalah pula. Jadi Hasan Basri dia tak ada masalah besar. Jadi dhaif sanad ni bukan dhaif dia. Dhaif sanad ni dia agak ingat. Jadi Hasan Basri dari kalangan tabi'in yang thiqah. Dan tidak bersedia dalam meriwayatkan hadis yang diriwayatkannya. Maknanya dalam bab ni selain daripada Hasan Basri ada perawi lain yang turut sama meriwayat. Dan ada syahid, maknanya hadis daripada Zaid bin Thabit dan juga Abu Bakar Siddiq daripada Makki ni, maka tidak ada keraguan berhubung dengan kesahihan hadis. Cuma kita kena kata hadis ni sahih li ghairihi. Dia kena tambah sikit, hadis ni sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi ni sahih tu kerana sanad yang lain, bukan kerana sanad ni. Dia jadi sahih tu bukan kerana sanad ni, tapi tupai dengan sanad lain. Dia panggil sahih sahih li ghairihi. Habis itu. Kemudian bab berhubung dengan pusaka nenek. Nenek pula. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Zuhri lah. Kita ambil daripada Zuhri. Pada suatu kali dia berkata, Qabisah berkata. Maknanya Zuhri ni kata Sufyan. Yang Sufyan Ibn Uyainah. Kadang-kadang Zuhri ni dia sebut daripada Qabisah. Kemudian ada kala yang lain dia kata daripada seorang lelaki daripada Qabisah bin Zu'aib. Jadi kalau kata lelaki tu, dah, siapa dia? Panggil majhul. Tak tahu siapa, majhul. Tidak dikenali. Jadi bila kata tidak dikenali ni, kemungkinan dia orang siqah, kemungkinan dhaif, gitulah. Dia tak kenal agak. Jadi sekali dia kata daripada Qabisah, sekali dia kata daripada seorang lelaki, daripada Qabisah. Katanya, seorang nenek iaitu ibu kepada ibu. Dan ibu kepada bapa datang menemui Abu Bakar seraya berkata, sesungguhnya anak lelaki kepada anak lelaki saya, maknanya cucu saya, atau anak lelaki kepada anak perempuan saya telah meninggal dunia. Dan aku diberitahu bahawa aku memiliki bahagian dari hartanya berdasarkan Al-Quran. Jadi ikut mana tu? Ikut Quran. Abu Bakar berkata, aku tidak mendapati dalam Al-Quran apa-apa bahagian untukmu. Mana setakat aku tahu tak ada, sebab dalam Quran tu dia tak sebut nenek, jaddah, tak ada. Adanya fali ummihi thuluth, ataupun fali ummihi, maka untuk ibu. Untuk ibu. Cuma ibu tu boleh juga ibu tu dengan mana nenek lah. Dengan syarat ke apa? Dengan syarat tak ada ibu. Mana nenek ni dia boleh harta pusaka dengan syarat tidak ada ibu. Ada nota 39 ni. Nenek berhak mendapat pusaka si mati sekiranya tidak ada waris yang menghalangnya. Waris terdekat lah. Ahli waris yang menghalang nenek sebelah bapa adalah bapa dan ibu kepada si mati. Abu Bakar Ibnul Munzir mengatakan bahawa ijma' di kalangan ahli ilmu. Ijma' ni makna kesepakatan lah dengan tak ada khilaf. Bukan pendapat majoriti. Ijma' ni kesepakatan, tak ada khilaf. Bahawa nenek mendapat 1/6 apabila si mati tidak mempunyai ibu. Maknanya mati ibu dulu sebelum mati anak. Juga berlaku ijma' bahawa ibu itu mendinding nenek dari semua sudut. Dia sekat. Tak boleh. Mana nenek ni kalau ada ibu ke mana pun tak boleh. Sama ada nenek sebelah ibu kepada bapa ke ibu kepada ibu. Ibu kepada bapa ke ibu kepada ibu tak dapat. Kalau ada ibu tu sendiri. Ibu yang melahirkan. Jadi munasabah lah. Dah. Sebab apa? Sebab ibu tu yang melahirkan, so dari segi yang lebih berhajat kepada harta, hak lebih muda lagi kita kata, ibu lah. Nenek ni tua dah. Jadi Abu Bakar kata, aku juga tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memutuskan apa-apa bahagian untukmu.
Mana Abu Bakar ni dia lalu dia ayat. Aku tak dengar tu Nabi sebut tu. Dah. Mana Abu Bakar pun dia nanti belajar daripada Nabi. Jadi dia ni kalau tak belajar, tak tahu, dia kata tak tahu. Tak boleh. Hamba ni tak ngaji pun boleh kecek. Boleh syarah. Orang lain syarah sekarang ni, hamba boleh pergi lagi. Bagi karuk tu. Dia ilmu tu amanah. Sebab itulah inna hadzal din, inna hadzal ilma dinun. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, benda amanah. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil agama kamu. Tak boleh nak ambil satu kalu. Kadang kita nampak orang tua. Hebat berkali orang tua dah. Macam anggut dah. Dia kata tak boleh ambil ilmu yang budak, kita pergi ambil orang tua. Orang tua pun tak dikira juga. Dia kena orang tua berilmu. Orang berilmu. Jadi kadang-kadang daripada budak berilmu pun kita kena ambil ilmu. Dengan syarat ada ilmu. Orang tua pun kalau tak ada ilmu tak boleh ambil juga daripada dia. Dia kadang-kadang dia orang alim, dia tua dah. Kadang-kadang kita tak boleh ambil juga ilmu daripada dia. Sebab banyak dia celaru dia. Dia jadi lama berona tu. Ada ustaz tu tapi tak tua mana tapi banyak dia berona. Dulu kata sebeh tekak tak boleh. Kemudian kata boleh pula. Tu dia sudah ada ikhtilaf dah. Kecelaruan. Dalam fatwa dia. Jadi Abu Bakar ni warak dia kata, aku tidak pernah mendengar daripada Nabi ni. Kemudian Abu Bakar bertanya, Abu Bakar kata, jadi aku tak tahu, aku akan tanyalah kepada orang ramai. Maknanya aku akan tanya sahabat-sahabat yang ada. Mana kena ngaku, kita tak boleh jawab ni. Kena oyak. Nanti saya rujuk pada orang lain. Tidak kata, tebing juga nak jawab. Kira ke mana pun. Jawab juga. Nak tanya jawab. Tak boleh. Dia kena ngaku. Kena tanya pada orang lain. Jadi Abu Bakar kemudiannya bertanya kepada para sahabat Latah Mughirah bin Syu'bah bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberinya 1/6. Memberi itu memberi kepada nenek lah 1/6. Bukan kata Syu'bah tu dapat. Nenek tu mendapat 1/6. Abu Bakar bertanya, siapakah yang mendengarnya bersamamu? Mana dia nak, panggil nak tasabbut. Tasabbut ni mana nak minta kepastian lah. Tasabbut. Ataupun kalau dalam Quran tu dipanggil tabayyun. Mana ni kita nak kepastian. Dia nak kata, tak apa ada orang. Tu kata, mana kita kena buat kepastian dulu. Kena tanya dulu. Jangan gaduh. Jangan gaduh sebar. Maknanya kena tasabbut dulu. Kena buat pengesahan dulu. Jadi adakah orang lain yang dengar bersama dengan kamu ni? Mughirah menjawab ada. Muhammad bin Maslamah. Tak apalah. Cuma di sini apa Abu Bakar ni? Tak cukup kah dengan kata-kata Mughirah? Dia dalam bab ni, dalam bab menyampaikan ilmu ataupun dalam bab meriwayatkan hadis ni, seorang pun tak apa dah. Dia panggil khabar wahid. Seorang orang yang cerita kepada kita, kalau dia seorang yang benar, kita boleh terima dah. Kita boleh terima dah. Mana kalau dia mari pada kita satu berita, dia orang yang juru, kita percaya pada dia, itu boleh dah, cukup dah. Dia panggil khabar wahid. Sebab kadang-kadang Nabi SAW ni di atas seorang sahabat kepada satu kabilah. Maknanya sahabat ni pergi kepada satu kabilah seorang diri. Dah. Jadi nak mengajar kepada kabilah tadi ilmu daripada Nabi. Jadi di situlah ulama kata seorang perawi ni sudah cukup dah untuk membawa hadis Nabi kepada orang lain. Jadi di sini dalam nota 41 ni, tindakan Abu Bakar meminta saksi ini bukan kerana ilmu itu tidak terhasil. Tidak terhasil dengan sebab semata-mata Mughirah bin Syu'bah seorang, tidak. Bukan dia tak puas hati pada Mughirah, tidak.
Apa tidak terhasil ataupun untuk mengesahkan ilmu tadi. Tidak. Ini kerana khabar wahid apabila ia menjadi bayan, dia menjadi keterangan atau penjelas kepada Al-Quran, maka hukumnya adalah hukum nas yang qat'i. Maknanya bila ada penyaksian daripada orang seperti Mughirah ni, mana benda tu dia qat'i dah. Kukuh dah. Tak perlu diragui. Kita nak yakin kita nak kepada bukti setara mana? Cukup dengan dia kata saya dengar. Cuma Abu Bakar dia buat lagu ni bahkan maksudnya untuk menenangkan hati, nak sedak dia. Nak menenangkan hati, makna biar puas hati, maknanya ada selain daripada Mughirah. Ataupun boleh juga kita kata nak memberitahu bahawa hadis Nabi ni bukan seorang aja hak bawa, ada juga perawi lain. Terutama dalam masalah seperti ini. Dan supaya orang ramai tidak gopoh sehingga menyebabkan mereka berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ni dia panggil polisi ya, satu polisi juga. Seperti mana Sayyidina Umar kan? Dah. Bila nama kepada sahabat tu. Bila sahabat tu menceritakan kepada dia kalau wis halal 3 kali, dah, tak jawab, balik. Jadi Umar kata, selain daripada kamu dengar daripada Nabi ni, siapa dia? Aku nak. Kalau tidak, aku akan sebab kamu. Itu maksud sebenarnya Sayyidina Umar dan juga di sini Sayyidina Abu Bakar nak suruh orang-orang yang ada di hadapan dia, zaman dia tu, bila nak menceritakan hadis daripada Nabi, kena betul-betul yakin. Kena betul-betul teliti. Jangan mudah nak kata Rasulullah kata gini. Dah. Tak boleh. Dia kena benar-benar tepat. Tak boleh kita nak kata seru hati kita. Jadi di sini sebagai kata syarat ketat lah supaya seorang itu tidak mudah menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qabisah berkata, lalu Abu Bakar memberinya 1/6. Jadi 1/6 tadi jadi milik dia. Jadi Abu Bakar bila dia tengah dengar riwayat daripada Mughirah, sokongan daripada Muhammad bin Maslamah, lalu Sayyidina Abu Bakar pun buat penghakiman lah. Bahawa nenek tadi dapat 1/6. Jadi perkara ini diputuskan dengan kehadiran para sahabat dan tidak ada seorang pun yang membatasnya. Maknanya Sayyidina Abu Bakar buat keputusan tu depan sahabat. Mana dalam masa sahabat-sahabat lain hidup, tak ada siapa bantah, maka itu dikira ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Jadi ijma' sahabat ni diakui lah. Sebab Nabi pun ada kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin sesudah daripada aku. Maknanya apa yang diputuskan oleh khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Uthman tu, di hadapan rakyat dia, di hadapan majlis syura, di kalangan ahli ilmu di kalangan sahabat, dia tak ada siapa bantah, itu dikira sebagai ijma' dia, dikira sebagai sunnah. Nabi pun mengakui sebagai sunnah juga. Maka sebab itulah kita tak boleh nak kata Abu Bakar buat bid'ah, Umar buat bid'ah terawih, Abu Bakar buat bid'ah tulis masuk mushaf. Tu dia tak faham. Itu adalah sunnah tu juga. Sunnah khulafah. Mana ketetapan khulafah. Jadi kita nak kata golongan yang suka membid'ah orang. Sedangkan Abu Bakar ada buat bid'ah, Umar ada buat bid'ah. Tu dia tak faham. Sebenarnya itu bukan bid'ah, itu adalah sunnah. Sunnah khulafah. Sebab suasana pada waktu tu dibuat satu keputusan, satu ketetapan dalam keadaan dihadiri oleh sahabat-sahabat yang besar. Tak ada siapa bantah. Mana benda tu walaupun tidak dibuat oleh Nabi, kita tak boleh panggil bid'ah. Sebab bid'ah tu sendiri bukan kata benda tak ada zaman Nabi, salah. Kalau kita kata bid'ah ni apa? Benda tak ada zaman Nabi, tak boleh. Bukan maksud lagu tu. Bid'ah ni maknanya satu benda ia dibuat
Di mana zaman Nabi tak ada dibuat juga untuk menandingi syariat yang telah ada, untuk tambah. Dengan tujuan untuk berlebihan dalam bab ibadat. Berlebihan ataupun dalam bab nak menetapkan satu hukum yang bercanggah dengan hak asal, hak ditetapkan oleh Nabi. Jadi kalau kita kata pasal kapek, ngajarnya speka, ada live apa semua tu, itu tak panggil bid'ah tu panggil maslahah, kepentingan semasa. Sebab maksud daripada buat bid'ah ni, benda tu dia berkait dengan agama, menjadi juzuk agama yang penting, dan kita nak pahala. Nak jadi lebih boleh pahala. Tu tak boleh lah. Itu panggil bid'ah. Jadi semata-mata benda baru, zaman Nabi tak ada kita nak buat, tu tak panggil bid'ah. Itu panggil maslahah. Maslahah. Benda hak ada keperluan sesuai dengan semasa. Dan benda tu sendiri dia tidak bercanggah. Dia bukan kata kalau sembahyang kapek ni boleh pahala banyak lagi kau. Tak timbul. Ataupun kalau kata zikir dengan wasabah ni, kalau kayu kokar banyak lagi pahala. Tidak. Tapi kadang-kadang wasabah tu dia benar, macam contoh butir sebah tu dia tidak jadi bid'ah sebab dia alat untuk kira. Ia jadi alat untuk kira, wasilah. Tapi kalau orang tu kata ada wasabah ni tak zikir pun kira boleh pahala juga, tu karut. Tu jadi bid'ah tu. Ataupun sahih tu. Sahih, saf-sam ni. Tu dia jadi bab tashabbuh. Tashabbuh dengan ahli agama lain, menyerupai ahli agama lain. Jadi kalau semata-mata kita nak bilang, boleh wasabah tu, tak ada masalah. Cuma jangan anggap kalau sebah kayu kokar, pahala dia lain sikit. Kemudian datang pula nenek yang lain kepada Umar. Maknanya bila, ni kemungkinan zaman Sayyidina Umar lah. Ada pula seorang nenek ni, dia mari kepada Sayyidina Umar. Sufyan berkata, Ma'mar menambahkannya daripada Zuhri, namun aku tidak mengingati daripada Zuhri. Sesungguhnya, Umar berkata, jika kamu berdua berkumpul, iaitu kedua-duanya hidup. Maknanya, nenek sebelah bapa pun ada, nenek sebelah ibu pun ada. Ada sekali. Nak kira lagu mana? Siapakah yang lebih berhak mendapat? Jadi Sayyidina Umar kata, kalau dua-dua tu ada, nenek sebelah mak, nenek sebelah bapa ada, maka 1/6 itu untuk kamu berdua. Maknanya kena berkongsi lah. Mana 1/6 itu katalah bagi kepada ashabul furu', 1/6 itu sebanyak 1000. Boleh 1000 dah. Jadi oleh kerana ada dua nenek ni, jadi hak ni boleh 500. Itu maksud dia. Dia kena bagi 1/6 itu dia cabut untuk kedua-dua nenek, dia bagilah. Macam orang ada bini empat lah. Orang ada bini empat ni, kalau kata isteri mendapat 1/4, sebab tak ada anak, bila tak ada anak, maka isteri dapat 1/4. Bini ada 4. Jadi kena bagi atas 4 orang je lah. Sebab itulah, orang tina dia tak sih. Orang tina dia tak sih. Sebab kalau saka sikit gear dia. Sebab dia kena bagi. Kena bagi. Jadi kalau dua-dua tu ada, maka 1/6 itu untuk kamu berdua, kedua-dua nenek tadi yang bagi. Atas hak itulah. Dan sesiapa sahaja di antara kamu yang bersendirian dengannya, maka menjadi miliknya. Maknanya, kalau ada tu nenek sebelah ibu sahaja, ataupun nenek sebelah bapa saja, mana boleh ke dia lah. Boleh ke dia. Dengan penuh. Nota 43 tu, sekiranya ibu si mati telah meninggal dunia. Ibu si mati ni kalau telah meninggal dunia, mana kalau dia ada, nenek tak dapat. Tapi oleh kerana ibu si mati ni telah meninggal dunia, tetapi salah seorang daripada dua orang nenek masih hidup, maka dia akan mendapat 1/6. Jika kedua-dua nenek, seorang dari sebelah bapa dan seorang lagi dari sebelah ibu masih hidup, maka kedua-duanya hendaklah berkongsi bahagian
bahagian 1/6 tu, bukan bahagian ke-6 tu, bahagian 1/6. 1/6 daripada harta pusaka. Wanita yang mengunjungi Abu Bakar adalah ibu kepada ibunya, sedangkan yang pergi kepada Umar adalah ibu ayahnya. Maknanya perempuan ia datang menemui Abu Bakar tu adalah nenek sebelah ibu. Adapun mari jumpa Umar tu nenek sebelah bapa. Kemudian ada satu lagi, dia lebih kurang je. Cuma hak ni riwayat Malik daripada Zuhri. Hak tadi 2100 tu itu riwayat Sufyan ibn Uyainah daripada Zuhri. Dia Zuhri dengan Ibnu Syihab orang yang sama. Kadang-kadang dia sebut Ibnu Syihab, kadang-kadang Az-Zuhri, kadang-kadang Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, orang tunda. Tu guru kepada Imam Malik. Hak ni riwayat daripada Malik, daripada Ibnu Syihab, daripada Zuhri, daripada Uthman bin Ishaq bin Kharash, daripada Qabisah bin Zu'aib. Jadi dia sama-sama hadis daripada Qabisah. Cuma hak tengah tu, antara Zuhri dengan Qabisah tu dia lain sikit. Maknanya satu itu Zuhri ambil daripada Uthman bin Ishaq. Satu lagi Zuhri itu dia direct daripada Qabisah. Daripada Qabisah. Tak ada perantaraan. Direct kepada Qabisah. Jadi ceritanya, seorang nenek datang menemui Abu Bakar bertanya mengenai bahagiannya dalam harta warisan. Lalu Abu Bakar pun berkata kepadanya, bahagiamu tidak disebutkan dalam Al-Quran sedikit pun, dan tidak pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kembalilah, balik dulu. Hingga aku menanyakan kepada orang ramai. Aku nak tanya dulu. Kalau kita lah dekat meta nak balik kitab. Ngaji 20 tahun pun kena balik kitab juga. Tak boleh lagi. Kalau salat tiga agak pakai selebing tidur situ lalu. Jadi dia maknanya farudduhu ilallahi war rasul itulah. Bila kamu tidak dapat kata putus dalam satu masalah, maka kamu kena rujuk pada Allah dan Rasul. Zaman Nabi ada, zaman Nabi tak ada ni, kita buka kitab-kitab hadis. Tak jelas dalam kitab hadis, kita tengok pendapat ulama. Ulama yang menghuraikan Quran dan hadis tu. Jadi kadang-kadang orang kita ni tak sepakat Nabi benarnya. Cuma dia kata, pak tu tak sepakat ulama. Sebenarnya dia tak sepakat Nabi. Pak ulama tu, siapa dia ulama pun tak sebut molek juga. Jadi Abu Bakar, dia nak tanya dulu sahabat-sahabat. Sebab apa dia nak tanya sahabat-sahabat ni? Sebab pada sahabat itulah ada hadis Nabi je. Zaman tu hadis tu duduk dalam dada. Orang panggil asrul riwayah. Mana hadis tu duduk dalam dada perawi-perawi. Kalau ada sahabat. Kalau zaman kita ni hadis ni duduk mana? Dalam kitab. Dalam kitab. Kena rujuk dalam kitab. Sebab itulah ulama ada kata tak mungkin ada hadis yang tak ada dalam kitab. Maknanya semua hadis ada ni, dia kena cari duduk mana dalam kitab mana. Tak boleh kita nak kata ada lagi hadis-hadis ya tidak ada dalam kitab, tetapi mari ikut tu guru kita. Ada yang mau sebut tu. Ulama Banjar tak silap sebut tu. Ulama daripada Banjar. Nuruddin Banjari. Dia disebut. Mana masih lagi ada hadis ya tidak dibukukan. Masih lagi ada hadis yang tidak dibukukan, hanya berlegar melalui ahli bait kata. Tu tak boleh pakai. Sebab ulama maknanya kalau gitu kerja ulama tak sudah. Bukhari tak sudah, Tirmizi tak sudah, Muslim tak sudah, Baihaqi tak sudah belaka. Jadi nak cek sudah tak sudah tu, itu dalam kitab tu dia lengkap dengan sanad. Kalau lengkap dengan sanad tu sudah tu. Kalau kata Imam Suyuti hak tulis kitab lepas pada zaman ulama tu, dia tak mari sanad dah.
Bila tak orang sanad, maknanya sesat dah. Sesat dah periwayatan hadis secara lisan. Sebab kalau kata haddatsana tu, maknanya lepas pada haddatsana ni, maknanya hak terima kita ni hak sudah dibukukan. Macam kita kata Tirmizi ni. Dah. Hak atas daripada Tirmizi ni hak diambil daripada tok guru dia, masa tu dalam buku ada catatan tapi tidak rasmi. Jadi bila Imam Tirmizi tu dah hipung dah, mana tu adalah satu dokumen yang rasmi. Hadis duduk situ. Duduk dalam kitab, boleh kesan. Sebab kalau main ada di luar, berlegar di kalangan kita, itu dakwah bersangguh dengan disiplin ilmu hadis. Al-Mughirah berkata, aku pernah menyaksikan bahawa Rasulullah SAW pernah memberikan untuknya 1/6. Abu Bakar berkata, apakah ada orang lain selainmu yang turut menyaksikannya? Kemudian Muhammad bin Maslamah berdiri dan menyatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Lantaran itu, Abu Bakar pun segera melaksanakannya. Mana dia pun melaksanakan hukum Nabi. 1/6 diberikan kepada nenek. Jadi cerita tu lebih kurang sama tadilah. Cuma tujuan Imam Tirmizi buat mari sanad ni, hak ni dia nak menyatakan bahawa hak ni lebih kuat lagi. Kemudian seorang nenek lain datang menemui Umar untuk bertanya bahagiannya dari harta warisan. Umar pun berkata, tidak ada sedikit pun bahagianmu disebutkan dalam Al-Quran. Namun bahagianmu adalah 1/6 itu. 1/6 itu, maknanya 1/6 hak ibu jatuh pada kamu. Jika kamu berdua berhimpun dalam bahagian yang 1/6 itu, mana ada nenek sebelah ibu dan ada nenek sebelah bapa, maka yang 1/6 itu dibagikan di antara anda berdua. Akan tetapi, jika salah seorang telah tiada, maka 1/6 itu menjadi miliknya. Pak mana hidup lah. Jadi, hadis itu lebih kurang sama. Kata Abu Isa itu Imam Tirmizi, hadis ini tinggal. Hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. Hasan Sahih. Sebab dia tak ada pertikaian tu di kalangan rijal dia tu. Tambah pula hadis ni ada dalam Muwatta' lah. Ni ada juga dalam Muwatta'. Dah. Dia ada dalam Muwatta'. Cuma kena ingatlah kadang-kadang ada juga riwayat daripada Imam Malik tapi tak ada dalam Muwatta'. Maknanya hak tu anak murid ada riwayat tetapi Imam Malik tak buh dalam Muwatta'. Dia panggil riwayat Malik dalam Muwatta' satu, riwayat Malik luar daripada Muwatta'. Ada juga. Hak ni riwayat Malik dalam Muwatta'. Hadis ni adalah hadis Hasan Sahih dan lebih sahih daripada hadis Ibnu Uyainah. Mana hadis sebelum pada ni? Hadis sebelum pada ni kan? Daripada siapa dia tu? Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Zuhri. Jadi Sufyan tu Ibnu Uyainah. Maknanya Imam Tirmizi di sini nak buat perbandingan. Riwayat Imam Malik lebih kuat lagi daripada riwayat Sufyan Ibnu Uyainah. Sebab apa? Nombor 45 ni kerana Malik bin Anas, yakni Imam Malik lebih tekun, atqan, lebih tekun, lebih teliti dan lebih teguh asbab dalam hadis berbanding dengan Sufyan bin Uyainah. Maknanya sama-sama imam ni, sama-sama siqah, dia ada pula. Dia ada pula. Hak mana lebih tinggi kedudukan. Maknanya di sini, di antara, kalau kita buat perbandingan, antara anak murid Zuhri ni, di kalangan anak murid Zuhri, antara Malik dengan Ibnu Uyainah, siapa dia lebih kuat? Malik. Malik. Dia panggil, macam kata Anas bin Sirin, Muhammad bin Sirin, asbatun nas fi Anas ibni Malik. Maknanya Ibnu Sirin itu adalah orang yang lebih teguh dalam meriwayatkan daripada bukan Muhammad bin Sirin, Sabi al-Bunani. Sabi al-Bunani itu adalah orang yang paling teguh dalam meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Mana ramai anak murid Anas bin Malik ni. Macam sini ramai anak murid Zuhri. Tapi nisbah antara Malik dengan Ibnu Uyainah kena pilih Malik. Kena pilih Malik.
Dan faedahnya bila ada percanggahan lafaz, dah ada beza lafaz tu, maka kita kena pegang mana lebih kuat lagi. Itu faedah dia. Dia dalam bab ini ada diriwayatkan daripada Buraidah. Nombor 46 tu hadats dalam Abu Daud. Haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz ibni Abi Rizmah. Qala akhbarani Abi qala haddatsana Ubaidullah Abul Munib Al-Ataki an ibni Buraidah an abihi anna Rasulullah Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddah as-sudus idza lam yakun dunaha ummun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk nenek 1/6 apabila tidak ada bersamanya ibu, tak ada mak, maka nenek dapat 1/6. Cuma dalam sanad ini terdapat Ubaidullah Al-Ataki. Kedudukannya dipersisihkan oleh ulama. Ada kata sikoh, ada kata tidak. Tetapi Ibnu Sakan menyatakan ianya sahih. Hadis ni sahih. Tak apalah. Kemudian bab satu lagi tu minggu depan lah. Minggu pertama dah. Ada lagi. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana alhamdulillah.